Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam Bicara Ilmu. Dan hari ini merupakan hari ketiga Hari Raya Aidil Adha. Selamat menyambut Hari Raya dan selamat meneruskan amal ibadat pada hari-hari yang istimewa di dalam setahun ini, iaitu kita berada di hari Tasyrik sekarang ini. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, saya ingin membawa satu kisah, satu cerita bagaimana sang guru menyuruh anak muridnya meminum air yang dilarutkan dengan garam. Pada suatu hari, sang muridnya berjumpa dengan gurunya ini, menceritakan masalah dalam kehidupannya. Hatinya remuk redam kerana disakiti, masalahnya bertimpa-timpa, masalah dalam kehidupan yang tidak pernah selesai, dan berbagai lagi perkara-perkara yang menyentuh jiwanya yang menyebabkan hatinya sentiasa sakit, berada dalam keadaan yang tidak tenang, berada di dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Lantaran gurunya tidak menjawab persoalan itu, gurunya hanya menyuruh si anak tersebut mengambil segenggam garam dan segelas air. Setelah diberikan kepada guru tersebut, maka sang guru ini memasukkan garam tersebut ke dalam segelas air. Kemudian disuruhnya anak muridnya ini minum. Dalam keadaan yang terpaksa, dia minum dan dia merasakan begitu masin air tersebut. Selesai perkara itu, sang guru mengajak anak muridnya, pergi ke luar ataupun pergi di halamannya, ada satu perigi. Maka dimasukkan segenggam garam tersebut di dalam perigi tersebut dan diambil air daripada perigi itu. Maka anak muridnya minum dalam keadaan yang tidak begitu merasa masin. Lantaran itu, dibawanya anak muridnya sekali lagi ke tepian rumahnya yang ada anak sungai. Maka dicampakkan segenggam garam di dalam anak sungai tersebut dan ambil air tersebut. Disuruh sang murid ini menikmati air sungai tersebut. Maka sang murid ini minum dengan keadaan selesa sekali, dalam keadaan yang nyaman, airnya sejuk dan tidak ada lagi rasa tersekat akibat daripada air yang masin sebagaimana pada awal tadi. Lantaran itu, setelah ketiga-tiga perkara ataupun peristiwa tersebut, maka sang gurunya dan sang murid tadi berada di tepian sungai sambil merenung air aliran sungai tersebut. Maka berkatalah sang guru tersebut, dalam peristiwa yang pertama, garam semuanya masing, sama ada dicampak dalam laut, dicampak dalam sungai, dalam telaga ataupun dalam bekas yang kecil. Garam sifatnya masing dan tidak pernah berubah. Begitu juga air. Air sifatnya tawar kecuali air laut yang masing itu. Namun demikian, apabila garam dicampur di dalam air, sama ada garam itu akan menjadi masing ataupun tidak, sebenarnya bergantung kepada besar mana bekas yang menanggung garam tersebut. Disebabkan bekas yang pertama hanyalah segelas air, bekas yang kecil, walaupun tak banyak garam yang dilarutkan, tetapi ianya masing. Di dalam perigi mungkin airnya banyak,
tak terasa masing. Dan di dalam air sungai yang alirannya deras dan sebagainya, maka lagilah tidak masing. Maka guru itu pun berfalsafah bahawa masalah dalam kehidupan ini ibarat seperti garam, iaitu ianya tidak menyenangkan. Namun demikian, sama ada yang membawa kesan ataupun tidak kepada diri kita bergantung kepada bekas yang menanggung garam tersebut. Dengan perkataan lain, masalah yang besar atau kecil yang akan menjadi kesan kepada diri kita bergantung kepada besar mana hati yang menerima masalah tersebut. Jika hati yang besar ataupun berbesar hati, timbul masalah yang besar, dia dapat tangani, dia dapat kawal diri. Akhirnya masalah tidak menghalang untuk mencapai ketenangan. Tetapi walaupun masalah kecil, tetapi ditampung oleh hati yang kecil, dengan perkataan lain, masalahnya taklah besar sangat. Tetapi jika individu tersebut tidak pandai untuk mengendalikannya, individu tersebut melihat yang kecil itu besar, individu tersebut menyediakan bekas yang kecil tadi, ianya akan menyentuh pribadi ataupun menyentuh perasaan. Sebab itu selalu kita berdepan dengan situasi kecil hati. Kadang-kala tak besar pun cabaran. Kadang-kala kecil saja cabaran. Orang terlupa untuk jemput kita di majlis satu kenduri. Tak lupa ataupun orang lupa untuk mengajak kita untuk pergi ke suatu tempat. Benda itu kecil saja. Tetapi pada waktu itu kita kaitkan dengan diri kita, hati yang kecil. Kita jadi sensitif, kita jadi marah, kita jadi tidak tenang. Walhal benda itu kecil saja. Tetapi bagi hati ataupun jiwa yang besar, apabila dia berdepan dengan kecaman daripada orang lain, dia berdepan dengan komen daripada orang lain, dia berdepan dengan teguran daripada orang lain, dia dengan hati yang besar, hati yang terbuka, menerima perkara tersebut yang menyebabkan masalah ataupun cabaran tadi tidak menjejaskan ketenangan jiwanya. Kalau kita orang yang berada di satu posisi yang tertentu, semakin tinggi posisi orang itu, semakin ramai orang akan memperkatakan tentang orang itu. Semakin ramai orang yang tidak bersetuju dengan orang itu. Dan mungkin semakin banyak perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati orang itu. Tetapi jika dia seorang pemimpin yang berfikiran besar, dia berhati besar, dia sanggup menerima perkara itu, maka kalau dalam bahasa mudahnya ialah menyatakan bahawa sedikit itu tidak membawa sesuatu kesan ataupun membawa satu ancaman. Kalau ibarat mudahnya ialah sengatan, semut gatal tidak menyakitkannya. Tetapi bagi orang yang tidak dapat menerima situasi tersebut, walaupun semut gatal yang mengetipnya, yang menggigitnya, tetapi dia rasakan benda itu besar, sakit yang berpanjangan. Maka di sinilah perlunya ialah beberapa perkara. Pertama, kita perlu kepada mind setting yang betul. Apa yang dimaksudkan dengan mind setting yang betul? Kita betulkan pemikiran kita, iaitu betulkan pemikiran dari segi untuk mencapai kejayaan dan kebaikan dalam kehidupan. Pasti ada cabaran. Yang kedua, kita tak boleh nak suruh orang semua berkenan kat kita, bersetuju dengan kita, menyokong kita. Kita pun ada orang yang kita tak sokong, ada orang yang kita tak berkenan terhadap diri mereka. Terimalah yang seadanya. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita buat kerja baik, tiba-tiba ada orang ancam, tiba-tiba ada orang sindir, tiba-tiba ada orang perkatakan sesuatu terhadap kerja yang baik itu, kita tanya diri kita baik-baik, apakah kerja itu diredai oleh Allah? Apakah kerja itu membawa kebaikan? Jika ianya membawa kebaikan,
tiba-tiba ada suara-suara yang tidak menyenangkan tadi. Itulah dia asam garam dalam perjuangan. Nabi, orang-orang alim pejuang-pejuang, mereka berdepan dengan berbagai cabaran. Dikecam, diancam, sampai peringkat nabi-nabi dibunuh dan sebagainya. Itulah lumrah dalam perjuangan, kerana bukan orang semua bersetuju dengan kita. Dan ini merupakan satu cara bagaimana Allah ingin mengangkat darjat seseorang pejuang dengan cabaran-cabaran yang dipanggil cabaran jiwa. Kita tengok orang yang berjawatan tinggi, kedudukan yang tinggi, rasa seronok, kerana kita melihat kelebihan keistimewaan yang dia dapati. Tetapi kita tak tahu apa yang bergelut dalam fikirannya, apa yang menyebabkan tak lena tidurnya, apa yang menyebabkan jiwanya terusik. Tetapi bagi pemimpin yang berjiwa besar, perkara-perkara ini tidak menghalang untuk dia terus bahagia dalam kehidupan. Ada seorang pendakwah yang terkenal yang apabila ditanya bagaimana orang komen kamu di dalam ini ceritanya ialah Ustaz Somad yang menceritakan dalam ceramahnya, apabila orang komen kamu dalam Facebook dan sebagainya, dalam Instagram dan sebagainya, ada orang yang mengkritik dia kata tidak ada apa-apa, kerana saya tidak pernah pun ambil masa untuk membaca perkara-perkara tersebut. Pertama. Yang kedua, kalau orang komen saya itu dirinya terhadap saya, bukan diri saya terhadap apa yang masalah yang saya hadapi. Itulah dia, orang yang dapat membezakan antara realiti dan juga emosi. Itu penting. Dalam usaha untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan, kita mesti bijak untuk membezakan mana realiti, mana emosi. Realitinya hubungan mesti diteruskan. Realitinya kita tidak boleh berkelahi. Realitinya kita tak boleh memutuskan ataupun kita menjadikan sesuatu yang tidak baik dalam organisasi. Tetapi emosinya mungkin kita tersentuh dengan kata-kata kawan kita tadi. Adakah kita nak korbankan yang telah kita bina selama ini kerana sedikit kata-katanya itu? Maka inilah yang dikatakan orang yang dapat membezakan emosi dan realiti, dia akan dapat hidup tenang. Dan perkara ini ialah sulit tuan-tuan sekalian kerana ia bermain dengan perasaan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tenang, boleh nerima seadanya dan menjadikan kehidupan kita ini adalah kehidupan merupakan satu perjuangan. Barang pasti adanya ujian. Selamat bercuti, selamat teruskan hari raya dan insya-Allah besok kita mulakan langkah untuk memulakan persekolahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.